Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali kita lagi ke ruangan Gaun tu semua. Channel yang memperbincangkan atau mempenerangkan dengan anda untuk lebih dekat lagi tentang penyakit gout yang anda alami. Dari orang cakap apa? Kacamata seorang pesakit. Bukannya doktor. Hari ni kita nak bincang pasal satu topik yang simple tapi menarik, tapi confusing pasal ramai orang confuse, iaitu topik ubat gout. Kalau anda pergi klinik, pergi hospital, pergi apa tu, doktor bagi contoh macam doktor bagi Voltaren ke, doktor bagi, lepas tu doktor bagi apa, Benzodiazepine, lepas tu doktor bagi Boren, doktor bagi apa-apalah ubat nama di bawah kategori Diclofenac ke, lepas tu ubat macam Seribrac ke, lepas tu ubat macam apa benda yang 120 mg tu, Akosia ke, itu semua bukan ubat gout. Itu kenyataan pertama yang Cip nak beritahu. Itu semua bukan ubat gout. Itu ialah ubat untuk membantu anda reduce pain tu, reduce sakit anda masa anda tengah menghadapi serangan gout tu. Sebab itulah awak pergi hospital, klinik semua. Betul lah, pasal awak sakit. Doktor, buat apa ni? Lepas tu ubat yang doktor bagi tu ialah ubat untuk melegakan kesakitan dan keradangan anda. Banyak lagi kategori dia. Dia ada different, semua ada kategori besar lah. Diclofenac, lepas tu dah ada beberapa lah yang Boren ke, Olfen ke, tu semua painkillers. Itu semua reduce bengkak, itu semua reduce keradangan. Yang ubat gout yang Cip nak cerita ni ialah yang popular di Malaysia ini, mungkin di antara serantau-rantau dan juga rantau dunia juga, ialah ada dua je, iaitu allopurinol dan juga febuxostat. Inilah dua barulah ubat gout. Yang lain tu ialah ubat sakit. Apa fungsi dia? Kenapa pergi klinik? Okeylah, soalan pertama, kenapa pergi klinik? Tak ada pun doktor nak bagi kat klinik tu bagi dua ubat ni. Dia macam ni. Dua ubat ni diberi berdasarkan atau berlandaskan daripada ujian darah yang dilakukan kepada anda. Jadi kalau anda ke klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan atau swasta, akan dibuat ujian darah. Jadi dia based on ujian darah tu, dia akan tengok apakah kandungan darah ataupun apakah bacaan dalam darah anda dalam bentuk uric acid punya bacaan dan juga creatinine punya bacaan. Itu buah pinggang punya bacaan. Dari situ doktor biasanya akan beritahu, Cik, okey ni lagi level awak ni. Okey, awak diet sikit, tolong jangan makan benda-benda apa yang patang gout, yang teruk sangat gout, kurangkan itu, kurangkan ini, lebihkan itu, lebihkan ini, based on bacaan darah yang telah diberikan. Okey, lepas tu biasanya doktor akan buat appointment. Next appointment cik datang lagi lah masa sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, tapi tolonglah cik amalkan benda-benda yang saya cakap tadi. Okey, next. Lepas tu tak sampai sebulan ke kau dah bengkak lagi. Kau pergi jumpa doktor lagi, doktor apa hal ni, bengkak lagi, aduh sakitnya. Lepas tu doktor akan buat cek darah lagi. Jadi dia akan tengok uric acid level kau dengan beberapa benda lagi nak tengok. So dari sinilah datangnya dua ubat gout ni. Ubat gout ni diberi oleh doktor jika didapati badan kau tu bang tak berupaya nak proses uric acid dengan sendirinya. Doktor dah tanya kau, awak exercise tak? Exercise. Bohong lah tu kan. Walaupun bohong ke apa, tapi doktor tu tak tahu. Awak minum air banyak tak? Minum air banyak. Awak tak makan barang-barang yang kau tak, saya tak makan. Tapi saya punya bacaan tetap, uric acid saya tetap macam ni. Jadi doktor ambil base tu atas fakta-fakta yang kau beri kat doktor tu dengan bacaan darah. Lepas tu bahkan dirumuskan yang badan awak ni tak mampu menyingkirkan uric acid secara semula jadi.
Jadi masa inilah dia beli ubatan-ubatan ini. Ubatan-ubatan ini fungsi dia membantu anda mengeluarkan dan mengawal kandungan uric acid dalam harian dalam badan anda. Itu mau faham. Bukan suka-suka doktor nak bagi ini hari kau gout, besok kau dapat allopurinol ke febuxostat ke. Tak ada. Dia kena lepas langkah-langkah ni. Betul ke kau ni lepas minum air banyak tak terus still jadi macam ni? Betul ke ni kau lepas exercise, lepas kau pantang gout apa semua, kau still juga tak boleh nak keluarkan uric acid yang cukup di badan? Itulah fungsi ubat-ubat ni. Sekali lagi cik cakap, fungsi ubat-ubat ni lah membantu anda mengeluarkan lebihan uric acid dalam badan on daily basis. Sekarang sudah faham apa fungsi ni ubat. Allopurinol dan febuxostat bukan ubat untuk kurangkan sakit, untuk kurangkan bengkak, untuk kurang apa. Ia ialah ubat untuk membantu anda macam cik cakap tadi. So, okey, heboh juga diperkatakan. Dan juga ini punya satu, bukan kajian lah, kira banyak jugalah orang-orang mengaku dalam grup kita orang kat grup Gout Malaysia tu, FB Gout Malaysia tu, yang mengatakan alergi pada allopurinol. Yes, Cip dapat anggarkan 30% orang yang pertama kali ataupun banyak kali telan allopurinol ni alergik pada allopurinol. Alergik dia jenis kau punya kulit akan merah-merah, kau punya kulit akan gatal-gatal, celah-celah ni akan gatal, belakang semua akan gatal, celapa akan gatal. Dia panggil dah Steven Johnson punya sindrom. Jadi kalau doktor bagi awak allopurinol, hari pertama kedua awak dah terasa macam ada gatal-gatal dan merah-merah rasa keluar, terus dia jumpa doktor tu balik. Beritahu doktor, saya alergik lah makan allopurinol ni. Sebab percentage dia agak besar untuk orang alergik allopurinol. Dan untuk setengah-setengah kawasan atau doktor-doktor public atau public hospital, dia akan bagi anda ubat lain iaitu febuxostat. Untuk hospital swasta dia akan okeylah, teruslah pada febuxostat. Masalah dia, allopurinol ni sebiji dekat market harga dia 30 sen lah. Sepapan RM3. Febuxostat ni sebiji harga dia RM10. Sepapan harga dia 100. Sebulan dia punya kalau sebulan harga dia RM300 untuk febuxostat. Itu beza dia yang nyata gila lah. Jadi untuk setengah-setengah hospital, bila anda ada kuota untuk orang-orang dapat febuxostat ni, untuk hospital kerajaan yang melalui laporan-laporan semualah, bukan melalui laporan doktor, melalui laporan pengalaman orang yang dah pergi hospital dalam grup kita tu. Jadi tak semua orang dapat febuxostat ni. Jadi kalau awak orang yang berkemampuan, yang boleh masukkan benda-benda ubat ni semula, insurans ataupun apa, ambil febuxostat ni. Kalau tak berkemampuan apa semua, cari jalan untuk jumpa doktor di hospital swasta. Tapi dengan syarat awak kena alergi allopurinol lah. Bukan senang-senang doktor tu nak bagi awak febu kalau awak tak ada tanda-tanda alergi allopurinol. Dia fungsi dia dua-dua sama je berkesan dia. Lebih kurang sama berkesan. Cumanya febuxostat tu made in USA. Ada juga allopurinol yang made USA. Nama dia Ziloric, brand Ziloric. Sebiji RM1. Jadi sekotak 30 sebulan tu RM30. Allopurinol ni ada dua jenis sukatan, iaitu dijual dengan 100 mg dan juga 300 mg. So tengoklah doktor suruh makan 100 mg ke. Kalau dia makan 150 mg, dia suruh 300 mg tu potong setengah. Ada yang 300 mg telan tak tinggi. 300 mg tu sebenarnya tak tinggi lagi. Jangan mahal 300 mg. Sebab febuxostat tu dia ada cuma 40 mg dengan 80 mg. Jadi kalau kau macam apa pasal pula febuxostat aku makan 80 mg, allopurinol aku makan 300 mg, lain bang. Dadah dia dalam dua ubat ni lain. Dadah dia jenis lain. Jadi awak kena faham lah dadah-dadah ni di measure macam mana cara dadah. Sama dengan painkiller. Kenapa orang ambil diclofenac punya ukuran ialah 50 mg dengan 100 mg, tiba-tiba sampai Cerebrec tiba-tiba 250 dengan 550. Itu awak kena buat kajian lagi lah untuk faham. Sebab dadah, nama dadah dia berbeza dengan cara ditimbang dalam ubat itu. Jadi itulah dua ubat yang biasa. Jadi berapa lama? Long term effect ke apa benda ke? Ada long term effect ke ubat-ubat ni?
Selalu jawapan, orang start makan ubat ni dia akan tanya long term effect. Bang, long term effect kalau tak makan ubat-ubat ni lagi bahaya daripada long term effect kau makan ubat-ubat ni. Betul, itu je. Semudah itu. Tak payah fikir banyak-banyak kenapa tak ada. Long term effect kau tak makan lagi bahaya daripada long term effect kalau kau makan. So baik kau makan je ubat-ubat ni. Tuan-tuan, jangan degil. Ataupun cara lain yang boleh anda buat untuk elak makan benda-benda ni ialah cara yang awal tadilah. Yang bila doktor dah suruh awak tukar diet, tukar lifestyle, minum air banyak, elakkan makanan-makanan yang beruric acid tinggi ni. Macam itulah cara dia. Bukannya besok hari ni kau makan ketam masak ni, udang masak ni, besok kau pergi melawat kat doktor tu. Doktor cakap, awak pantang kau tak? Pantang! Pak, kau dah pantang tapi mulai pemeriksaan doktor, uric acid awak masih lagi tinggi. Jadi doktor buat assumption yang awak ni memang badan tak boleh kontrol dah uric acid dalam badan. Itu datangnya ubat-ubat ni. Okay, jangan confuse dengan painkillers, colchicine, ubat-ubat ada steroid tu, injection tu, jangan confuse. It's totally dua kategori ubat yang berbeza. Apa lagi? Boleh tak saya ambil walk-in je dekat klinik beli ubat ni? Ni pun banyak soalan. Boleh tak saya selamba je pergi klinik? Bang, okey, ni Cip punya pendapat lah. Disebabkan allopurinol tu ada kesan alergik yang tinggi pada sesetengah orang. Jadi adalah baiknya biar doktor yang bagi surat ataupun propose untuk awak mula allopurinol atau febuxostat. Bukan awak suka-suka sendiri nak start ubat ni. Sebab kalau doktor dah bagi awak ubat ni, so doktor yang awak pergi lawat tu akan bertanggungjawab tentang apa saja yang berlaku pada anda kalau awak ada alergik benda-benda ni. Kalau awak main pergi walk in je dekat farmasi, main beli, tiba-tiba satu badan gatal-gatal, lepas tu kau nak jumpa doktor tanya, kau pula tak beritahu yang betul, macam biasa. Macam mana? Siapa nak bertanggungjawab? Pak, nampak tak kenapa biar doktor yang orang cakap, biar doktor yang suruh awak ataupun suruh arahkan awak makan ubat-ubat ni. Kan? Nampak tak point dia? Ni semua bukan make up point ke, suka-suka buat point dia. Ni semua daripada pengalaman-pengalaman yang telah kita kumpulkan dalam grup Facebook kita tu. Lagi, apa lagi ubat-ubat yang berkaitan dengan ni? Okey, colchicine telan banyak-banyak kali tu nanti kita masuk ke topik yang lain. Kita akan di topik ubat yang ni kita akan sentuh pasal painkillers, kita akan sentuh pasal ubat yang ada steroid, Deca, geng tu semua, kita akan sentuh pasal colchicine, kita akan sentuh pasal ubat bengkak. Tu ubat-ubat yang biasa pergi klinik. Ataupun awak boleh tengok video yang sebelumnya tentang 3 jenis 4 jenis ubat ni. Yang ni kita nak cerita pasal allopurinol dengan febuxostat. Dan yang kelakarnya, ada orang 10 tahun, 15 tahun gout tak tahu pun kewujudan ubat ni. Dua ni, aduh, dah banyak kali ya Cip perasan. Termasuklah Cip sebenarnya tahun ke-5 baru perasan kewujudan ubat ni. Dan kenapa ramai orang berhenti makan 2 jenis ubat ni? Pasal minggu pertama dan minggu kedua kalau awak makan ubat ni, dia akan sakit nak mati badan. Dia akan, apa hal sini sakit? Apa sini sakit? Dia ada reaction. Diorang panggil healing crisis. Sebab tu ramai orang dah dapat ubat ni daripada doktor. Dia makan seminggu 2, tak larat, sakit, tak boleh tahan. Dia berhenti, lepas tu dia dah tak jumpa doktor dah. Satu, dia berhenti, lepas tu dia pergi jumpa doktor, cakap, doktor dah habis, ubat dah habis. Lepas tu doktor pun bagi lagi, padahal dia tak makan. Lepas tu next appointment cakap, doktor habis. Padahal dia tak makan. Lama dia tak makan pasal dia tahu setiap kali dia makan dia akan healing crisis. Dan macam Cip cakap tadi, ada orang 10, 15 tahun
tak pernah kenal pun ubat gout. Padahal itulah ubat gout. Yang diorang duk kenal ubat gout ialah ubat yang painkillers tu, yang doktor kat klinik bagi tu. Itulah satu kesilapan besarnya. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Healing crisis tu sekejap je. Awak teruskan ubat dia tu. Ubat apa, allopurinol dengan febuxostat ni teruskan. Dia insya-Allah, dari pengalaman Cip sendiri dan pengalaman semua orang atau ramai gila orang yang amalkan ubat ni, dia memudahkan cara hidup anda. Dia jadikan anda orang lebih baik. Pergantungan kita pada ubat tu yes, sebab awak kena faham tubuh awak sendiri secara automatiknya tidak dapat mengeluarkan uric acid yang mencukupi daripada badan anda. Jadi anda memerlukan bantuan ubat-ubat ini. Baik, itu saja untuk sesi allopurinol dan juga febuxostat. Untuk kalau ada apa-apa soalan, bolehlah letak soalan kat bawah tu untuk Cip cuba jawab bagi pihak anda. Dan juga sila like dan sila subscribe dan sila share. Ya, share. Ni share, ni bukannya kau tengok kau seorang-seorang je. Sila share. Assalamualaikum.